النبي صلى الله عليه وسلم وآله الكرام أصحاب العظام ولله لوم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا. يا عليم خلقنا بخلق العلم وحققنا بحقائق العلم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا والحمد لله رب العالمين. الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Yang berusaha pihak pengurusan Masjid An-Nur, Ashabul Fadilah, tuan-tuan guru, tuan-tuan imam, ketua-ketua masyarakat, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan hadirin, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, seperti biasa marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang tidak ternilai selama ini dikurniakan kepada kita sampai ke saat pagi ini. Kita tidak boleh hidup tuan-tuan dengan selesa tanpa nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu orang-orang yang Tuhan nak jemput, nak matikan, maka nikmat akan dipotong, akan diberhentikan. Sebab itu marilah sama-sama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan syukur kita itu membawa kepada keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah, dan kita diridainya. Allahumma amin. Pagi ini tuan-tuan kita bermula pada ayat yang ke-6 daripada surah Ar-Rum. Muka surat 41. Muka surat 41. Ayat yang ke-6 muka surat 41 insya-Allah. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'dallahi la yukhlifullahu wa'dahu walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى
وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون صدق الله العظيم. Wa'dallahi, ada tanda sad lam ya ataupun sili dekat atas tu, sad lam ya. Jadi sad lam ya ni maksudnya meneruskan bacaan lebih baik daripada berhenti. Walaupun begitu, kalau kita berhenti taklah menjadi satu kesalahan di sisi bacaan. Cumanya afdalnya kalau kita baca jumpa perkataan sad lam ya ni menyambung bacaan lebih baik daripada mewaqafkannya, memberhentikannya. Wa'dallahi la yukhlifullahu wa'dahu wa. Ini dah banyak kali kita bincangkan. Kalau kita jumpa huruf ha gulung, ha besar tu, kalau dia berbagi depan, di hadapannya ada huruf waw yang kecil, atau ha ni berbagi bawah, di hadapannya ada huruf ya yang kecil, bagi atas dia tak ada. Jumpa waw yang kecil ataupun ya yang kecil yang duduk selepas huruf ha gulung ni, maka kita baca 2 harakat asas dia. Tapi kalau ada tanda panjang di atas waw atau ya tu, kita baca 4 harakat. Yang ini 2 harakat saja sebab di atas waw tu tak ada tanda panjang. Wa'dahu wala man silah qasirah. Wa'dahu walakinna aktsaran nasi. Jadi 2 hukum sama tu, nun bersabdu. Kinna dengan aktsaranna. Semua nun yang bersabdu dalam Quran kita baca dengung qada 2 harakat. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. La ya'lamun, mun tu man arid lis-sukun. Kita boleh baca 2 harakat atau 4 harakat atau 6 harakat. Jadi kita ambil satu ayatnya sebab masa kita kan subuh pun lambat masuk. Maka tuan-tuan jadilah bacaan yang lebih kurang bunyi dia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'dallahi la yukhlifullahu wa'dahu walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Shadaqallahul azim. Itu dari sudut ilmu tajwid. Mari kita tengok sama-sama dari sudut tafsiran. Wa'dallahi, itulah janji Allah. Allah tidak memungkiri janjinya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Di dalam ayat 6 ni Allah Ta'ala sebut itulah janji Allah. Dan Allah sebut dia tidak pernah memungkiri janjinya. Jadi kita ambil dulu sedikit kefahaman ayat ni. Jadi itulah janji Allah. Janji yang mana ni? Janji untuk memenangkan tentera Rom. Kita tengok atas tu, Allah Ta'ala sebut itulah janji Allah. Allah Ta'ala sebut sebelum tu, fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghribun. Dia kalah tapi dia akan menang. Allah janji dan Allah Ta'ala tunaikan janji dia. Itu maksud ayat yang ke-6. Dan Allah tidak memungkiri janji.
Janji Allah memberi kemenangan kepada orang-orang Rom itu dengan kehendaknya, dan Allah tidak memungkiri janji. Tetapi kebanyakan manusia tidak tahu disebabkan kejahilan mereka mengenai urusan-urusan Allah. Mereka tidak pun terfikir adanya peraturan Allah yang telah ditetapkannya terhadap makhluk di alam ini. Allah menetapkan peraturan yang telah dijanjikannya tidak akan berselisih sama sekali, dan peraturan itu terbina di atas permulaan, pertanda dan sebab-sebab yang mana Allah sahaja yang mengetahuinya. Bila Allah Ta'ala janji itu, maka peraturan perjalanan dunia ini dia akan menuju kepada janji Allah Ta'ala. Oleh kerana manusia ni sesuatu berlaku berdasarkan asbab, terkait dengan asbab, bukan berdasarkan, terkait dengan asbab, dengan usaha, kan? Maka Allah Ta'ala pimpin perjalanan hidup ni ke arah itu. Kalau Allah Ta'ala kata nak memenangkan Rom, maka pada ketika itu ada banyak usaha-usaha yang Rom akan buat ke arah mencapai kemenangannya. Sama juga macam kita. Bila Allah Ta'ala takdirkan kita ni nak jadi orang yang cemerlang, maka perjalanan hidup kita Tuhan Allah Ta'ala ya set. Kan? Dia berarah. Dia akan jadi rajin. Daripada sekolah lagi dah nampak dah. Dia rajin menelaah buku, dia rajin bincang, dia rajin tanya guru. Kan? Nak jadi asbab tu. Sampai akhir dia jadi pengarah. Pengarah ni dah nampak dah asbab tu. Dia tak jadi, dia nak jadi pengarah ke sekolah, dia tak pergi sekolah, dia ponteng, dia tidur je, buku tak pernah ada. Tiba-tiba jadi pengarah, tak ada tu, susahlah. Jaranglah berlaku macam tu kecuali dikehendaki oleh Allah. Itu maksud dia. Hal ini telah diaturkannya mengikut adanya persediaan yang telah dijanjikannya. Dia menetapkan undang-undang kemenangan pada suatu umat ataupun perseorangan adalah bergantung kepada persediaan diri yang cukup dipersenjatai. Ini saya sebut tadi, bila Allah Ta'ala nak bagi Rom menang, maka diberilah kebijaksanaan pada orang Rom, berfikir macam mana nak kalahkan Parsi. Kemudian mereka bersedia di sudut persenjataannya dengan jumlah tenteranya, sampai akhirnya mereka layak mencapai kemenangan yang Tuhan janjikan, yang Allah Ta'ala janjikan. Sesuatu umat tidak dapat mengalahkan umat yang lain kecuali dengan adanya persediaan dengan kadar yang cukup dari jenis alat-alat yang dipakai untuk mencapai kemenangan. Begitu pula hendaklah mempunyai ciri-ciri yang menjamin kemenangannya, berupa perhitungan yang teliti, bersabar dan mengorbankan apa jua yang dimiliki, dikasihi dan dicintai baik dari harta maupun nyawa. Ini lebih menjurus kepada peperangan, kan. Sama juga dengan orang hari ini, tuan-tuan, kan. Mana-mana negara yang kuat persenjataannya, orang susah nak cabar dia, orang susah nak gugat dia. Ramai jumlah tenteranya, susah orang nak gugat. Kan bila sebut macam tu, terbayang Amerika dengan persenjataan canggih dia. Kadang orang ni tak payah pergi, dia hantar drone ni dah meletup tempat tu. Kan? Korea Utara, walaupun dia lain sikit perangai daripada negara orang lain, tapi siapa yang berani usik dia dengan nuklear yang dia ada, dengan jumlah tentera antara yang terramai dalam dunia, walaupun tak sama pembawaan mazhab yang lain, kan, asyik bertembungnya dengan negara besar seperti Amerika, siapa berani usik dia? Bila ada. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa'iddu mastata'tum, kan, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Allah Ta'ala suruh kita bersedia dari sudut persenjataan, kan? Min ribatil khail, daripada kuda-kuda yang laju. Dulu kuda lah, sekarang ni tak pakai kuda ke dah. Kalau pakai kuda sekarang nak buat apa? Mana di senjataan lain, kapal terbang, jet, tank, kan, apa lagi yang ada. Itu semua syarat-syarat untuk mencapai kemenangan dalam peperangan, seperti yang berlaku kepada Rom. Allah Ta'ala sediakan Rom
Sampai 7 tahun selepas itu tentera Rom pun dapat mengatasi tentera Parsi. Ini janji Allah kepada Rom. Sebab itu ada dalam dalam kitab Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari itu, saya lupa dia punya matannya. Kalau Allah Ta'ala nak beri kita, maka dia akan rajin membuka mulut kita untuk berdoa. Itu ada hajat, kita rajin berdoa. Itu kata Syekh Ibnu Athaillah, tanda Tuhan nak beri kita. Kita ada hajat besar tapi tak pernah minta ke Allah Ta'ala, itu tanda payah nak beri. Itu ada hajat, sembahyang doa. Lambat laun nanti Allah Ta'ala akan beri. Lambat laun nanti Allah Ta'ala akan beri. Allah la yukhlifullah, itu wa'dallah, la yukhlifullahu wa'dahu walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Allah tidak memungkiri janjinya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Yang mungkir janji ni manusia ya. Allah Ta'ala tak mungkir janji. Bahkan Allah Ta'ala mengajar kita supaya menepati janji. Ya ayyuhallazina amanu awfu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menepati janji. Tuhan Allah Ta'ala ajar kita supaya bersifat jujur. Bila kita bercakap, kita benar. Bila kita bertindak, kita benar. Bila kita bertingkah laku pun, berfikir pun, semua dalam kebenaran. Seperti yang diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila kita janji, kita tepati. Dalam satu hadis yang mafhumnya, Imam Bukhari menyebutkan, barang siapa yang tidak menepati janjinya sesama Muslim, nescaya ia akan mendapat laknat Allah, laknat Rasul, laknat malaikat, laknat seluruh manusia. Tidak diterima taubat, tebusan dan taubat darinya. Bahaya orang yang tak menepati janji ni. Allah Ta'ala sebut dia tak pernah menepati janji. Dia tak pernah tidak menepati janji. Sehingga pentingnya menepati janji itu Nabi sebut, Nabi kaitkan dengan kesempurnaan iman seseorang, kesempurnaan agama seseorang. Dengan maksud orang yang tidak menepati janji tak sempurna iman, tak sempurna agamanya. La imana liman la amanatalah wala dina liman la ahdalah. Tak sempurna iman orang yang tak amanah. Kemudian tak sempurna agamanya orang yang tiada menunaikan janji. Manusia hari ini dia rajin berjanji tapi dia nak tunaikan susah. Tak seperti Nabi. Allah tunjukkan kisah Nabi kita yang jadi model ni untuk dalam kehidupan umat manusia ni. Daripada mula kecil sampai ke tua. Sampai Nabi dewasa. Nabi orang yang menepati janji. Kalau tuan-tuan tengok dalam riwayat, ada satu kisah. Masa kecil lagi Nabi tak dilantik jadi Nabi. Kan? Nabi berjanji dengan Ammar bin Yasir, tak salah saya, masih budak, untuk mengembala kambing. Nabi sebut, besok kita pergi mengembala kambing ke kawasan ujung tu lah. Rumput yang aku tengok dah hijau-hijau. Nanti aku tunggu kau, kita jumpa, kita pergi mengembala kambing. Rasulullah tunggu. Ammar tak datang-datang. Kambingnya semua nak menghala ke taman, ke apa tu? Ke tempat rumput hijau tu. Tapi Nabi halang Nabi. Sebab apa? Nabi janji dengan Ammar. Ammar terlambat. Kemudian Ammar datang. Tanya, kenapa kau tak pergi dulu? Bukankah semalam aku janji dengan kau, kita akan bagi kambing kita makan sama-sama. Jadi aku halang kambing jadi makan dulu. Masa Nabi kecil, dia dah menepati janji. Begitu juga bila Nabi dewasa, Nabi berjanji dengan seseorang, aku akan tunggu kau di tempat sekian-sekian. Walaupun kita faham antara mukjizat Nabi ni, dia dilindungi awan atas, tapi Nabi tunggu tu di tempat yang panas. Sahabat kata, ya Rasulullah, mari kat sini, situ panas, duduk sini ah. Duduk sikit. Rasulullah jawab apa? Aku telah berjanji dengan si fulan bin si fulan di tempat ini, maka aku tunggu di tempat ini. Itu janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, manusia ni yang tidak menepati janji ni, sehingga teruknya Nabi pernah sebutkan antara ciri-ciri kemunafikan itu adalah orang yang tidak menepati janji. Tanda-tanda ada nifak dalam diri itu Nabi sebut, di antaranya orang yang tidak menepati janji. Sebab itu selalu kita jumpa hadis. Hadis ni banyak. Ada kata 4, ada kata 3.
Ayatul munafik salasah, Nabi sebut. Tanda-tanda munafik tu ada 3. Wa idza haddatsa kadzdzaba. Bila bercakap dia bohong, dia tipu. Wa idza wa'ada akhlafa. Bila dia janji dia mungkiri. Wa idza tumina khana. Bila dia diberi amanah dia khianat. Nombor 2 tu. Wa idza wa'ada akhlafa. Bila janji dia mungkir. Tanda-tanda munafikan. Sebab itu kalau kita rasa tak mampu untuk menunaikan janji dengan orang, dengan sekali-kali kita berjanji, tuan-tuan dan puan. Nanti kita dilaknat oleh Allah, oleh malaikat dan seluruh manusia. Orang siapa? Orang yang tidak menepati janjinya. Sesama muslim. Apa tu? Huzaifah Al-Yamani tak salah. Dia tak pergi perang Badar. Bukan dia tak nak pergi perang, tapi dia ditahan oleh orang Quraisy dan disuruh berjanji supaya tak pergi perang. Padahal janji itu boleh langgar. Janji dengan orang kafir, dan perang tu untuk memenangkan Islam. Generasi pertama yang akan tumbuh. Mati generasi itu habislah, tak sampai Islam ke kita. Tapi Huzaifah Al-Yamani dia janji dengan orang Quraisy yang menahan dia, kau jangan pergi perang. Dia terhalang. Dia tak pergi. Gitu sekali. Sahabat-sahabat dengan janji. Sebab itu orang yang memudah-mudahkan janji ini sebenarnya orang yang kurang sempurna imannya dan kurang sempurna agamanya. Sebab itu hati-hati bila berjanji. Macam lagu pula tu. Lagu dulu ada berjanji dia kan. Tak apa lagu dulu tak ingat dah. Kemudian ayat yang ke-7. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka hanya mengetahui yang lahir sahaja dari kehidupan dunia, sedangkan mereka lalai tentang kampung akhirat. Orang-orang kafir ni dia tahu hidup dunia ya, dan dia tak nampak tentang kehidupan akhirat. Tak nampak, dia lalai. Dia beritahu tapi dia lalai. Allah memaksudkan kebanyakan manusia dalam ayat 6 itu. Kebanyakan, maksudlah orang kafir. Ialah kebanyakan mereka itu terdiri daripada orang-orang kufur yang tidak tahu akan isi Al-Quran. Kebanyakan yang tidak mahu beriman, dan kebanyakannya pula mereka itu sesat, lagi menyesatkan. Bermakna bilangan peratus manusia yang ada dalam dunia ini, yang paling banyak ialah daripada orang-orang yang kufur. Ini Ustaz Ahmad Suhaji sebut. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu ikut kebanyakan orang di muka bumi ini, mereka akan sesatkan kamu daripada jalan Allah. Betul lah Ustaz Ahmad Suhaji dia sebut ni. Di muka bumi ini orang kufur lebih ramai daripada orang-orang yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak beriman dan sesat lagi menyesatkan. Mereka yang terbanyak itu tidak tahu akan ayat-ayat Allah dalam kitabnya. Tetapi apa yang mereka tahu hanyalah perkara lahir sahaja dalam kehidupan di dunia. Seperti menguruskan bagaimana mestinya mereka hidup. Bagaimana mengelokkan tempat tinggal. Ini orang faham. Bagaimana melabur modal. Mengembangkan perniagaan. Mengatur dan memajukan dalam soal pembangunan, pertanian, ekonomi dan permainan serta hiburan. Ini sahajalah yang dapat mereka mengetahuinya dan memang sangat pandai, sehingga negeri menjadi makmur kerana dapat memenuhi segala keperluan hidup di dunia. Itu kehidupan dunia. Kan? Manusia cerdik. Tak payah dia ajar ni. Nak buat rumah, nak cari makan, nak majukan perniagaan, nak majukan pertanian, manusia berfikir-fikir. Baguslah tu. Siap R&D lagi. Buat kajian, buat research untuk memajukan dunia. Tetapi hal-hal akhirat, wahum anil akhirati hum ghafilun. Dah bagus dah. Usaha-usaha keduniaan manusia dah bagus. Cukup bagus. Sampai ke kita hari ini, kita nampak kesan-kesan daripada pembangunan. Kan? Rumah kita dulu, tahun 69 saya lahir, 70 rumah Felda ada tiang kayu ya. Sampai lepas tu rumah pula anak-anaknya pun takut nak makan sebab dirobui dengan minyak. Kapan tu?
Kan itulah orang mana. Siap apa ni papan panjang tu tingkap semua panjang-panjang. Rumah Felda. Sekarang ni masuk Felda, kita pun tak tahu tu Felda. Dah tak macam Felda dah macam Pokan. Banyak tanda pembangunan. Kan. Tengok gambar Pilah dulu lama-lama, ya Allah, teruk Pilah. Sekarang ni pergi kat Pilah, bangunan bercakap-cakap. Ingat zaman bas dulu yang kontot macam Uti Paon ni depan itu kan. Depan dengan belakang kan sama bas dulu. Sekarang kan bas dah tak roman bas macam tu dah. Dah macam jet pula dah roman ni. Kan. Sampai bosi pun boleh terbang, boleh terapung tiap hari, macam-macam lagi dah. Yang kita nampak hari ni tanda-tanda manusia berusaha untuk kemajuan dunia. Memang itu bagus. Yang tak bagusnya, dunia mereka nampak tapi mereka lupa tentang hal-hal akhirat. Yang itu yang tak bagusnya. Dalam apa ni? Dalam saya tempat dalam tafsir Qurtubi ni dia sebut dalam Al-Jami' li Ahkamil Quran, katanya kata Imam Qurtubi perkara tentang kehidupan dunia ni mereka cukup mahir. Bagaimana nak tanam pokok, kata Imam Qurtubi, bagaimana nak buat bangunan, bagaimana nak besarkan bangunan, itu kata riwayat Ibnu Abbas. Bagaimana nak bina istana-istana dulu dah mahir dah. Lebih hebat lagi daripada kita teknologi ya. Gunung tu ditarah. Tak payah nak hancur-hancur no, kat gunung tu ya ditarah jadi rumah. Ini kemajuan orang dulu-dulu. Sehingga kata Imam Qurtubi rahmatullah alaih, jangan kata tak maju, kita dulu orang sehingga tingginya ilmu dunia seseorang pada ketika itu sampai dia dapat menilai ukuran dirham, berat dirham tu, duit tu dia tengok, dia tahu borek punya. Dia tengok kan. Kan dulu-dulu kan orang yang berjalan di padang pasir, dia jumpa sesuatu, dia dapat agak ada barang tu, berapa lama nyawa berapa tahun dah hidup kalau jumpa haiwan tu. Kemudian kalau dia jalan tapak kaki, dia tahu berapa minggu, seminggu ke sebulan ke dia dah boleh agak. Itu ilmu dunia orang dulu-dulu. Sehingga kata Abul Abbas, waqala Abul Abbas Al-Mubarrad, kata dia, sehingga mahirnya orang dunia ni dengan dunia pengetahuan dunia ni, kata dia Raja Parsi dulu ada menyebutkan, dapat kita bayangkan mahir ni dia fikir. Kata dia apa? Hari berangin bagus untuk tidur. Hari sejuk berangin masa tak tidur, ambil tarik selimut. Hari berawan bagus untuk berburu, kata dia. Yalah, bila awan banyak gelap, memang sesuai lah berburu haiwan. Tak pun nak nampak, tak pun nak torang, elok berburu, kata dia. Hari turun hujan, eloklah kita minum dan berhibur, kata dia. Nak buat apa dah hujan turun, takkan nak minum bola tengah padang. Itu mahirnya kan dulu. Hari panas, kata dia, baik untuk mencari keperluan hidup. Sampai begitu sekali lah keluar kata-kata daripada Raja Parsi, Raja Kisra Parsi lah. Nak ceritakan mereka tu fikir dengan bagus. Sehingga zaman dahulu pun dah banyak kemodenan kan. Tapi masalahnya sedangkan mereka lalai tentang kampung akhirat, yakni tetapi golongan manusia disebutkan itu pula telah mencuaikan diri mereka dari membuat persediaan dan bekalan ke akhirat. Yang Allah Ta'ala suruh cari bekalan akhirat. Tapi dalam masa yang sama, oleh kerana engkau duduk kat dunia, engkau carilah keperluan-keperluan dunia yang boleh menjadikan kau selesa tanpa ke bumi ini. Tapi itu bukan matlamat. Yang itu alat ya nak sampai ke perkampungan akhirat yang sepatutnya didahulukan. Apa ayat tu? Bismillahirrahmanirrahim. Tak datang dah. Turiduna aradad dunya wallahu yuridul akhirah. Kamu semua nak dunia, tapi Allah Ta'ala nak akhirat. Turiduna aradad dunya wallahu yuridul akhirah. Kamu semua gila ke dunia, nak dunia, tapi Allah nak akhirat. Jauh berbeza keinginan kita hari ini. Wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya.
Patut Allah Ta'ala sebut, carilah pada apa-apa yang aku nak beri kau daripada kesenangan-kesenangan akhirat. Dalam masa yang sama, wala tansa nasibaka minad dunya. Kamu jangan lupa habuan-habuan di dunia untuk kamu. Jangan lupa cari akhirat, tapi dunia jangan tinggalkan sebab kamu hidup atas dunia. Cuma kena dahulukan akhirat. Ini tak berlaku pada manusia hari ini. Mereka tidak mahu tahu bahawa selepas mereka mati, nanti akan dihidupkan kembali, bertukar kehidupan dunia kepada kehidupan akhirat yang lebih kekal dan berbeza sama sekali. Maka di sanalah nanti akan menerima pembalasan dari apa yang telah dilakukan di dunia, sama ada baik maupun buruk. Yang ini manusia lupa. Sebab apa? Sebab dah terlampau gairah mengejar dunia. Dia dah gila dunia sampai akhir dia dilupa akhirat. Dia lupa akhirat. Dunia maju, tapi untuk akhirat dia mundur. Orang ini tuan-tuan, untuk maju dalam dunia ni, dia boleh belajar sampai universiti. Cari, kaji tu, kaji ni sampai universiti. Yang dia rasa paling tinggi lah peringkat tu. Tapi untuk agama dia, dia tak sampai ke situ. Agama ni boleh fikir sendiri, kata dia. Kat rumah boleh buat. Orang memandang rendah hal-hal agama. Siapa tu? Kita lah. Hal-hal dunia kita cukup jaga. Sebab tu kadang-kadang kita rasa bersalah lah dengan diri sendiri. Kita tak adil lah. Kita buka jua pagi tu, kita takut kalau pancikat kita tu merah. Tamprin tu kalau merah takut berkojar sampai ke Malangan. Tuk hospital. Sebab nak wajah tamprin tu, ni 5 minit lagi ni. Nak wajah pancikat tu, kangkuk merah pancikat. Bila merah tu, kita berasa macam kena hempap kat gunung. Allah, merah lagi, kena marah ni. Takut kita. Risau kita. Saya bukan nak ngajar orang supaya jangan berkojar-kojar yang copek. Tak, kan marah lah orang kat sini kan. Marah bos. Ustaz ni songsang aja. Tak ada maksud saya. Hal agama kita ambil korek. Setiap hari. Elok ya kita punya majikan. Hitam boleh. Bahagia kita so hidup kita ni. Dapat jadi di antara kaki tangan pekerja yang patuh. Itu memang bagus. Itu memang bagus. Isnin Jumaat bagus. Tapi Sabtu Ahad akhirnya subuh pukul 7. Subuh pukul 7. Sabtu Isnin Jumaat tu pagi je bangun. Sebab apa? Nak bayar pancikat. Sebelum pukul 7 tunjuk songah dah hitam dah. Tak nak merah dah. Sabtu hari ni hari cuti je. Ambil sikit tak apa. Pun ambil 5 orang sembahyang. Jaga tu. Tak tahu dah. Dah janji dengan Tuhan, dengan Allah Ta'ala, dia buat leceh-leceh. Alah, kang bangun. Allah Ta'ala masa sembahyang tu pun ada waktu haram, waktu makruh, waktu afdal. Dia bagi fatwa kat diri sendiri. Itu kita lah tuan-tuan dalam urusan akhirat. Kesimpulannya, menilik dari ayat 6 dan 7, kita mendapat kesimpulan bahawasanya Allah menerangkan 4 macam perkara. Allah tidak mungkin janji, bahkan apa yang dijanjikan pasti ditepatinya. 2. Kebanyakan manusia itu daripada golongan orang-orang yang kufur terhadap nikmat Allah dan mereka jahil mengenai isi kitab Allah. Dia tak nak ngaji tafsir, tak nak ngaji Quran. Kalau ngaji pun dia ngaji jam tu je. Dia tak faham isi itu. Isi itu korang faham lah, sebab isi itulah yang paling pentingnya. 3. Kebanyakan mereka yang tahu hanyalah mengenai perkara yang nampak dipandang mata dan yang lahir dalam kehidupan dunia. Yang 4, mereka mencuaikan sama sekali untuk memikirkan tentang hari akhirat. Inilah kebanyakannya yang berlaku kepada manusia. Orang risau dia, kalau kereta kotor, tak sadap hati bawa. Enjin cakap sanggut-sanggut cik kan, dia dah tak sadap hati. Capek dia pergi komen, botuan kereta tu. Kan pagar rumah berong, capek-capek panggil orang suruh potong pagar ni. Kan pula pandang dia orang. Kan? Kita nak hal-hal dunia kita yang zahir-zahir ni cuma cantik. Dalam keadaan kita lupa diri kita sendiri, kan? Amalan kita, ibadah kita,
Banyak kekurangan-kekurangan yang kita tak berapa nak pandang, tak berapa nak tengok, tak berapa nak lihat. Saya kita ni dah apa, dah hawih tukar baru. Iman kita dah lama haus dah. Quran ni kurang baca, salawat kurang, zikir kurang, bangun malam kurang. Banyak kekurangan-kekurangan. Kita tak nampak. Kekurangan yang luar ni semua kita penuhi. Rumah pada pandangan mata kita, kereta ke pandangan mata kita, pakaian ke pandangan mata kita, tanah, kebun, semua ke pandangan mata kita. Semua kita kita jaga. Kebun kita yang jauh pun kita tahu dah. Babi masuk ke, tapi masuk, semua kita tahu kan. Masuk lembu kita halau. Ini banyak setan masuk dalam hati, tak pernah kita halau. Dia relax, semua duduk dengan dia pula. Ini masalah besar yang berlaku pada umat Islam hari ini. Sebabnya pun tuan, sebabnya mereka telah disibukkan oleh dunia. Maka wajiblah umat Islam di zaman sekarang ini memerhatikan petunjuk yang terkandung dalam ayat-ayat ini dan merenungkan pengajarannya sedalam-dalamnya, bahawasanya di zaman yang akhir ini terdapat fitnah besar sekali, di mana umat Islam sedang menghadapi cubaan sebagai ujian daripada Allah Subhanahu wa taala terhadap golongan yang lemah akalnya dan cetek fikirannya. Apa yang Ustaz Ahmad Suhaimi nak sampaikan ni tuan-tuan? Kata dia, orang akhir zaman ni diuji. Iaitu apa? Mereka itu telah didedahkan dengan kemajuan-kemajuan yang telah dicapai oleh orang-orang yang bukan Islam di segala bidang dalam penghidupan di dunia. Sebaliknya pula diperlihatkan betapa lemahnya orang-orang Islam dan kemundurannya dalam pertandingan merebut kemewahan dunia. Golongan yang lemah akal dan cetek fikirannya ini menyangkakan siapa yang dapat berkuasa dalam bidang kemajuan tersebut, dialah dalam kebenaran, dan siapa yang lemah dan kalah merebut kemajuan tersebut bukan dalam kebenaran. Sangkaan demikian merupakan kejahilan yang terang dan kesalahan yang jelas. Sampai hari ini orang rasa hidup sangat bila prestasi kehidupan dunia ni tak sama macam orang lain. Dia rasa hina. Kata Ustaz Ahmad Suhaimi, itu sebenarnya kita tak tertipu dengan kemajuan-kemajuan yang Allah Ta'ala kurniakan kepada orang-orang yang tidak Islam, bukan Islam. Kita beriman ni pun rasa tak bahagia kita kerana tak sama macam orang lain. Kita gantungkan kebahagiaan itu pada kemewahan kehidupan dunia. Kita rasa kita yang paling lemah bila kita dunia kita tak hebat. Bila kita naik basikal, kita rasa lemah benar. Sebelah tu kita terfilaik, orang bawa Mercedes, kita rasa lemah. Ataupun orang bawa kereta-kereta yang besar-besar, kita jadi lemah. Ataupun kita bawa motor je, jadi kita hina benar. Kemudian ataupun kita bawa kereta kancil je, kita lama-lama orang tua kita baru, hina benar. Kita rasa, wah, perasaan tu tak patut ada. Sebab bila masuk kubur, kita tak tanya adik malaikat tu, dulu akhir mati lu kereta apa buat? Kalau Volvo tempat lain. Kalau kancil memang tahu lah tu kereta paling buruk tu. Dia tak ada kedudukan. Continental tak Continental dia. Kalau malaikat tanya tu sebelum mati kita boleh lah kereta Continental ni. Tapi itu bukan perkiraan. Dan bukan satu kesalahan pula kalau pakai kereta macam tu. Kan kau bawa ustaz ni suruh ni, kan lepas ni habis lah banyak kereta terjual, kereta-kereta kita boleh bersikap lah ramai kawan. Taklah maksud macam tu. Maksudnya jangan jadikan dunia itu sebagai matlamat dalam kehidupan. Saya baru jumpa kawan tuan-tuan dekat Taman Telawi malam semalam. Boraklah, dua anak dia ada seorang belajar tahfiz di Cape Town. Kata dia bangunan tahfiz di Cape Town tu UM ke UKM Universiti Malaysia ni tak boleh lawan. Canggih bangunan. Kita duk bayang dia sebut Afrika ya. Ini semua ni mesti pelepah taman, pelepah kelapa, atap tanah bawah tak ada tikar. Oh tak. Ada dua orang sahabat di Seremban ngaji Cape Town tahfiz. Oh, dia punya bangunan ustaz, bangunan tahfiz dia tu. Kata dia kalau kita masuk mana universiti Cape Malaysia ni, tak boleh lawan. Tak boleh lawan. Itu ma'at tahfiz dia. Bukan universiti, tahfiz dia. Pondok-pondok tahfiz dia. Siapa toke dia, siapa mudi dia? Masya-Allah mudi dia. Mudi dia orang-orang kaya. Tapi harta dia semua dekat situ.
Masuk tak ada yuran. Belajar lah gitu. Makan lah, kalau nak makan apa ada, makan sama-sama. Tak ada bayaran. Dua orang budak Seremban terlari sampai ke sana. Muda dia, kaya. Rumah apa semua ni, biasa je. Bangunan tempat belajar dia, Masya Allah. Sehingga mudi-mudi ni kata sahabat-sahabat saya kat Seremban ni, kita nak jumpa dia tu, kita jadi rasa macam nak jatuh. Kata dekat Malaysia ni Ustaz, ramai orang alim. Kita jumpa, kita boleh cakap dengan dia, kita sogan-sogan nak cakap kan. Umpamanya kita jumpa Tok Murtadah lah, siapa yang borak betul-betul depan-depan dengan Tok Murtadah ni, muka mani je kan. Mani muka Tok Murtadah tu. Jumpa dia, kita tengok muka tu, kita berbual dengan dia tu. Atau dulu siapa yang sempat hidup berbual dengan Tuan Haji Abdullah Sijang ataupun Sujak, tuan tengok, kita nak cakap pun kadang-kadang tu takut tersalah cakap. Bila tersalah cakap kan, dia cakap bukan nak tibai kita, tapi akhir kono kat kita. Nasihat Al-Halwi. Sampai hari ni saya masih ingat Tuan Haji Abdullah Sijang, orang anggap dia yang pakar kan, pakar rujuk tasawuf Negeri Sembilan kan. Ketika buat majlis zikir hul lah Tarekat Ahmadiyah di kampung saya, di Kampung Kancung Seliau tak. Tanya, kokur pergi sambung belajar kau? Sambung. Tu udah mana? Oh ini masih. Biswal tak biswal? Ada tapi sikit. Ada tapi sikit. Kita cakap ni lopeh ya. Ada tapi sikit berapa? 9,000 setahun. Sikit 9,000 setahun tu kek masih. Ada tapi sikit tu udah. Oh tadi. Dia cakap sepatah ya. Sampai hari ni saya ingat perkataan tu. Pegang ni paha saya, disebut qalilun yakfi khairun min katsirin yudghi. Sampai hari ni tuan. Tahun 92 dia sebut, ni tahun 2023. Saya pun senyap. Disebut apa? Sedikit yang mencukupi lebih baik daripada banyak yang melampaui batas. Saya pun senyap ya. Tak berani cakap. Macam ni lah mudi di Cape Town tu. Muka Johor ni, kata sahabat ni, pagi tu rasa macam nak terjatuh. Nak lari, tapi tak boleh lari. Oh, orang ya Allah. Kalau jalan tu, dinya ridak tu, Seremban tu dah tak kat sini. Ayo. Jalan nunduk ya. Masya Allah tadi. Alim. Tapi kayu. Kayu dunia, kayu akhirat. Tuan. Anak-anak murid dijaga sungguh-sungguh. Sebab tu yang balik-balik tu, Masya Allah. Akhirnya seorang balik buka pondok tahfiz pula di Vietnam. Tak buka kat Malaysia, buka kat Vietnam. Masya Allah. Hebat-hebat ni. Kan ini orang yang dia tahu Allah Ta'ala beri kelebihan, kemudian dia gunakan kelebihan itu, dipulangkan kembali kepada anak bangsa dia, pada umat ramai. Kita nak orang-orang macam ni di Malaysia yang ramai-ramai. Bila dia ramai, nescaya nanti pembelajaran agama ni dia akan subur dekat tanah air kita ni. Barulah datang keberkatan bila semua orang dididik dengan agama, diasuh dengan agama, dibelai dengan agama, anak-anak membesar dengan agama. Dalam keadaan dunia sekarang ni tuan-tuan, kita susah nak bela anak kita. Musuh luar dalam. Dulu kalau keluar jumpa musuh, kita kurung anak kita, insya-Allah anak kita selamat. Hari ni musuh dah masuk dalam bilik anak kita. Susah nak mendidik anak-anak. Ustaz ke tak ustaz ke, guru tak guru, ulama tak ulama ke, musuh dah masuk dalam bilik. Kan? Susah kita nak jaga anak-anak kita zaman sekarang. Tidak ada yang boleh mengekang asalkan musuh-musuh ini, melainkan kefahaman agama yang mendalam. Sebab itu manusia dia kena kembali balik kepada agama ni. Suburkan pengajian-pengajian ini. Tuan-tuan tengoklah anak kita. Saya bukan nak memburuk-burukkan, tetapi itulah hakikat yang kita pergi. Cuba tuan-tuan pergi dekat Menara Gading. Mereka bebas. Bebas, tak ada orang nak jaga. Tak ada orang nak jaga. Segi pergaulannya, tengok bagaimana pergaulan lelaki perempuan cukup tidak terbatas. Kan ikhtilat. Kita dulu tak kenal orang lelaki nak mak kita tu kat dapur ya. Bau asap ya, hari ni bau minyak wangi pula.
Anak-anak mak-mak kita dulu tu tengok. Dia main kawasan rumah, tak pergi main luar-luar tak. Dia nak kita hari ni jauh dia pergi kan. Dia boleh mandu, dia boleh itu, dia boleh ni. Cukup sukar menjaga, mendidik anak-anak zaman sekarang ni. Jadi agamalah menjadi penyelamat, tuan-tuan. Zaman dulu tak apa nak moden. Ramai orang sesat, orang kerja dunia. Zaman kita nak kata sampai ke kemuncak ni, akhir zaman ni orang dah makin maju. Macam-macam benda ada, lagi susah tuan. Sebab itu makin lama, makin ramailah orang yang kufur. Benarlah apa yang Ustaz Ahmad Sunaji sebut ni. Orang kufur utama ke bumi ni lebih ramai daripada orang-orang yang bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Menerusi ayat-ayat yang mulia ini, Allah menerangkan adanya fitnah atau cubaan tersebut. Dijelaskannya dalam kitabnya jauh telah lebih dahulu sebelum berlakunya kejadian ini. Maha suci Tuhan yang bijaksana lagi tersangat baik pengajaran. Peringatan yang seperti ini telah berdepan dengan umat Islam. Sayugilah mereka itu waspada dan memanglah menunjukkan bahawasanya kebanyakan manusia itu tidak tahu. Hanya yang mereka ketahui mengenai ilmu keduniaan, dan itulah yang diutamakan kerana ilmu pengetahuan itu merupakan sesuatu yang umum. Dalam ayat tersebut dalam ayat disebutkan zahiran minal hayatid dunya, yakni yang mereka ketahui hanya yang lahir sahaja dari kehidupan di dunia. Bermakna di dunia terdapat pengetahuan yang lahir dan juga yang batin. Maka sebahagian yang diketahui oleh orang-orang jahil perkara yang lahir itu ialah perkara mengenai bersenang lenang dengan kemewahan hidup dunia. Sedang perkara yang batin, bahaya-bahaya dunia dan kesusahan-kesusahan yang tak terderita, mereka tidak mengetahui. Orang semua tahu tentang kemewahan dunia, tapi penyakit yang dibawa oleh dunia tidak mereka ketahui. Mana kita nak tahu tu? Kita kena kembali kepada agama, ikut ajaran Nabi kita, para salafus salih, menceritakan tentang hal-hal dunia. Sehingga disebut ad-dunya jifatun wa tullabuha kilabun. Walaupun hadis ni dibahaskan oleh orang kata lemah, tapi maknanya kita ambil dunia ni bangkai je, dan penuntut ni adalah anjing dunia. Kilab, bangkai ni anjing yang ambil, kan, anjing yang cari bangkai ni. Sebab itulah pakar cerdik pandai sebut famuraratud dunya fa halawatud dunya liman jahala wa muraratud dunya liman aqala. Maka manisnya dunia ini, cantiknya dunia ini, liman jahala, untuk orang-orang yang jahil. Orang jahil nampak segala-galanya dunia lah. Kalau nak senang dunia ni kena mewah, yang itu. Famuraratud dunya liman aqala. Pahit, buruk, deritanya, tak eloknya dunia ni hanya diketahui oleh aqala, orang-orang yang berakal. Orang-orang yang berakal. Memang orang yang maju di dunia ni, dia akan mewah kehidupannya, bahagia kehidupannya, kelihatan senang. Tetapi kesenangan di dunia ni belum lagi menjamin kesenangan di akhirat. Memang orang yang tak ada rata ni nampak susah dalam kehidupan dunia. Memang susah. Orang pergi tampin sekejap dah sampai. Dia naik motor lambat sampai, naik basikal lagi lambat sampai. Memang susah nampak. Tetapi kesusahan di dunia ni bukan akan terus sampai ke akhirat, tak. Kau susah ke dunia, ke akhirat susah. Belum tentu. Saya sebut dekat Legong Blue pagi semalam. Dunia ni makna yang mula. Lawan akhirat. Dunia, satu di antara takrif dunia ni, dunia dengan maksud permulaan. Mula lawannya akhir. Sebab itu kiamat, akhirat disebut akhirat, mula akhir. Dunia lawannya akhirat. Dunia lawannya akhirat. Dia akan berlawan. Orang yang senang betul kehidupan dunia, sampai dia lupa akhirat, besok di akhirat dia akan jadi susah. Sebab dunia ni lawan akhirat. Orang yang susah kehidupan dunia ni, nak ikut agama, susah hidup dia. Besok dia akan jadi lawan, dia akan senang ke akhirat. Dia berlawan. Sifat dia macam tu. Dia berlawan. Jadi orang yang susah tak semestinya dia akan susah ke akhirat. Tapi lagi susahlah hidup orang yang susah di muka bumi ni,
Tak nampak akhirat, akhirat bertambah-tambah susah. Sudah jatuh di tempoh bukan tangga ni, tempoh langit tu. Kita muka bumi ni susah. Dah lah susah. Allah Ta'ala pun tak ingat. Agama pun ditinggal. Nah, ini orang yang paling susah kat dunia, kat akhirat. Maka mentaati Allah itu, mentaati Allah dan beramal dengan amal yang soleh inilah yang telah dicuaikan oleh kebanyakan manusia di dunia sehingga mereka kempunan dari memperoleh kesenangan hidup dan kebahagiaan di akhirat. Oleh kerana terlampau mengejar dunia, maka akhirnya manusia pun susahlah hidupnya di akhirat. Sebab masa di dunia Allah Ta'ala jadikan dunia ni sebagai ladang untuk ke akhirat, mencari keuntungan. Dibiar ladang tu samak samun, tak diusahakannya, akhirnya tak ada hasil. Di akhirat besok dia jadi antara orang-orang yang miskin di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan, kita yang dalam masjid ni semua umur dah 40 tahun kereta kebanyakan ni. Umur umat Nabi Muhammad ni 60 ke 70 je. Nabi pun usia sampai 63 tahun je. Jadi kita sama-sama ingat, tuan-tuan, beramallah kita, sama-samalah kita ingat. Kita tak jumpa sahabat-sahabat kita datang masjid ni tanya-tanya dia selalu. Mana kau? Tak nampak kan? Supaya dengan saling ingat mengingat ni, kita akan dapat berhimpun kembali insya-Allah di akhirat mudah-mudahan. Seperti mana kita berhimpun tamu ke bumi ini, nampak kawan kita, besok kita di akhirat pun jumpa kawan-kawan yang sama dalam keadaan yang menyenangkan mudah-mudahan. Jadi sahabat yang terbaik itu adalah sahabat yang sering mengingatkan sahabat-sahabatnya yang lain. Ad-din nasihah, agama itu nasihat. Jadi kita sama-samalah sering nasihati sesama kita. Mudah-mudahan dengan cara itu kita akan selamat sama-sama. Sama-sama kita hidup dalam bumi ini, sama-sama kita ibadah, sama-sama kita dapat kesenangan, balasan, ganjaran daripada Allah. Lebih-lebih lagi keridaan daripada Allah Subhanahu Taala. Allahumma amin. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ada soalan tuan-tuan? Kau dapat jawab, saya jawab. Kau tak dapat jawab, saya hutang dulu. Kalau ada, silakan. Sebenarnya keadaan kita ni yang tak nak orang soal kan. Kalau ada mikrofon sebatang ke orang kan, mau tanya, ini nak tanya korang nyorit lah, malah nak tanya. Tak ada tuan-tuan, kita berhenti kat sini lah insya-Allah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. اللهم ارزق أولادنا بالنجاح في كل امتحانهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر إخوان المسلمين في فلسطين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نجعلك في نحور أعداءنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلاب. يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. تسبيح كفارة من سورة العصر. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والله أعلم بالصواب.